maksudnya tu pemimpin yang kira-kira yang kita pilih ni adalah orang-orang yang bersama-sama mempertahankan institusi presiden, mempertahankan UMNO. Saya haraplah supaya siapa yang kita pilih ni, kita pastikan mereka ini adalah orang yang boleh mempertahankan parti. Kan? Kalau kita lihat dari segi tim yang dibawa oleh presiden, kan, kita tak tahu lagi, kan, siapa yang akan dibawa oleh tim presiden parti. Tim yang sebelah sana kita dah boleh nampak siapa, kan. Tim yang sebelah sana tuan-tuan pun tahu siapa. Tetapi insya-Allah menjelang pemilihan nanti, kan, kita akan beritahu siapa 3 naib presiden yang kita yakinlah perlu diketengahkan untuk menjadi calon naib presiden parti. Dan mungkin kita juga akan memberikan garis panduan siapakah MT-MT yang selama hari ini, kan, ketika kita kalah, mereka lah yang berada di barisan hadapan mempertahankan parti. Siapa yang kita lihat mempunyai kemampuan untuk lead kita punya sayap-sayap, kan. Ini mungkin akan kita kupas. Kalau ada masa, insya-Allah kita panggil tokoh-tokoh ni untuk bersama kita boleh buka minda perwakilan untuk mempertimbangkan sama ada calon-calon yang kita nak tengahkan itu boleh dipertimbangkan ataupun tidak. Kita boleh buat sesi forum ke, itu dibenarkan dalam siri kempen ni. Okey? Okey tu. Bercakap pasal pemilihan ni kan. Orang tanya juga Datuk tak bertanding ke? Niat di hati itu memanglah nak bertanding. Tetapi saya telah memohon supaya pemecatan saya dibatalkan. Setakat ni parti hanya bagi saya keahlian biasa, kan? Tapi saya dah mohon pemecatan saya dibatalkan. Kalau pemecatan saya dibatalkan, maka saya akan jadi MT UMNO balik lah. Walaupun tinggal lagi sebulan lebih je status MT tu. Dan bila saya jadi MT UMNO balik, saya berhak untuk bertanding semula lah, tanpa sebarang sekatan. Itu pertama. Saya difahamkan hari Khamis depan ni penentu. Hari Khamis depan ni ada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Kalau misalnya sempat bawa pemecatan saya tu, itu hari nak bawa tapi tak sempat bawa. Kalau sempat bawa, adalah peluang saya nak bertanding. Yang keduanya, sekiranya tak sempat bawa, saya dah pun mengutus surat kepada Setiausaha Agung UMNO memohon kebenaran khas. So kalau saya dibenarkan untuk bertanding, kebenaran khas ni memang adalah orang yang dipertimbangkan dalam bentuk kebenaran khas. Contohnya yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul, beliau juga nak bertanding Majlis Kerja Tertinggi UMNO. So beliau tidak pernah menjadi ahli jawatan kuasa UMNO bahagian. So kena juga diberikan kebenaran khas, kan? Takkanlah dah jadi menteri tak boleh bertanding MT, kan? Dah lah, menteri ni 6 orang je, termasuklah Timbalan Perdana Menteri. So benda ni pun perlukan kebenaran khas. Tapi apa pun, kita ada presiden kita, kan? Kalau saya dah dibenarkan bertanding pun, saya akan tanya jugalah. Kalau presiden kata bertanding, kita bertanding. Kalau presiden kata tak payah bertanding lah. So kita ikut arahan presiden. Sebab kena faham, kalau sekarang pun kita tengok pemuda dah membuat pengumuman.
Kita tengok Asmuni dah umumkan. Kalau nak tanya saya secara peribadi, saya nak lawan Ketua Pemuda. Kerana saya rasa saya boleh contribute untuk build up orang-orang muda ni. Sebab saya tak fikir kalau pemuda ni kita tak persiap-siagakan dengan betul, saya rasa kita akan dapat result yang sama dalam pilihan raya akan datang. So saya mempunyai harapan yang tinggi. Kita nak orang muda kita ni akan mencorak parti di masa akan datang. Untuk lihat masa depan parti kita kena lihat masa depan orang muda. So kita kena sediakan orang muda ni. Saya ada kemampuan, kita boleh train dia orang ni. Kalau ikutkan memang saya nak bertanding Ketua Pemuda. Tetapi kena faham juga, pemuda pun dah ada tim dia, dah umumkan pula. So dah umum. Macam dululah, kalau saya tak tarik diri, Ashraf lawan, saya lawan Ketua Pemuda, maka yang akan menang Wan Bro, budak KJ. So last kali saya tarik diri, saya bertanding MT. Alhamdulillah Ashraf menang. So kali ni kalau pemuda dah sepakat nakkan Asmuni, kemungkinan besar saya pun kena tarik diri lah. Kita tak nak Arman menang, sebab kerosakan tu dahsyat. Malu orang nak duduk bawah apa ni. Kita nak pastikanlah kalau kita nak letak Ketua Pemuda ni, kena letak orang yang betul-betul boleh jaga pemuda. Jadi kalau macam kita dengan Asmuni pun satu tim, kalau satu tim ni sampai 2 orang bertanding, last kali 2-2 bungkus, tak apalah. Kalau kita terpaksa mengalah, kita mengalah lah. Yang penting kita tak boleh nak kempen mengata orang. So tuan-tuan fikirlah. Saya rasa tuan-tuan pun tahu apa yang ada dalam kepala saya. Sudah pastilah kita nak pemuda ni kuat. Tak boleh main-main. Tak boleh buang masa. Ini this is the time. Kalau kita tak bangkit sekarang, musnah masa depan kita. Tapi kita juga kena hormati pendirian pemuda. Dia ada pendirian dia. Kita serah pada Allah Ta'ala je lah. Itu pasal kempen itu. Ramai orang masih keliru lagi pasal etika kempen bersemuka itu. Kadang-kadang orang ni dah biasa minum satu tempat tu. Kadang-kadang memang jumpa lah. Adakah ia menjadi kesalahan? Dia kalau nak ikutkan tidak boleh berkempen secara bersemuka, berucap semua tak boleh. Minum kopi kalau tidak ada duit yang berpindah tangan, tak ada masalah. Tapi sebenarnya benda tu subjektif lah. Kalau orang report boleh kena juga. Susah juga ni sebenarnya. Sekarang ni kalau nak ikutkan, mereka minta supaya kita ni dibenarkan berkempen hanya menggunakan media sosial dan media elektronik. Siapa yang ada duit banyak, macam Arman ni, dia bolehlah gunakan macam sekarang dia gunakan media-media elektronik untuk keluarkan poster dia, untuk keluarkan kenyataan-kenyataan dia. Kita haraplah pemuda ni, kita tahulah orang muda ni kadang-kadang dia punya pertimbangan dia tu, kita tengok je lah macam pilihan raya lepas. Apa jadi pada parti kita bila ada setengah-setengah. Bukan semua orang muda macam tu. Setengah-setengah orang muda bila nampak duit ni, mereka ni kelabu mata. Kita dah cakap, bila orang bagi duit, ambil. Tapi undi, buatlah penilaian terbaik. Tapi 74 kursi juga Perikatan Nasional menang. Walaupun Tan Sri Muhyiddin ni bapa lockdown negara yang telah membuat ramai rakyat sengsara, tapi dia boleh dapat undi popular pun agak tinggi hanya kerana duit.
Dan mungkin adalah faktor-faktor pasal orang yakin masuk PAN macam masuk Islam, kan? Dan kemudian dengan fitnah-fitnah mereka dan sebagainya, kita tak nafikan. Tetapi kita haraplah pemuda UMNO ni janganlah kita jadi macam pengundi-pengundi yang tewas di tangan sogokan musuh-musuh kita. Kita harap kalau adalah orang bagi duit tu, nak ambil, terpulang pada tuan-tuan, ambil lah. Tetapi bila mengundi tu, fikirlah tentang masa depan parti kita. Saya nak cakap, kita dah cakap benda ni tiap-tiap hari, tapi kalau tak masuk kepala, kita tak boleh nak paksa. Kena fikir sendiri. Okay, sambung sikit tu. Kempen semuka ni, adakah calon ataupun ejen calon tu? Ejen calon tu kalau kempen semuka boleh? Sama je. Calon tak boleh pergi jumpa dengan perwakilan dan sebagainya. Itu ejen tu? Dan tidak boleh bagi duit. Begitu juga dengan ejen calon juga. Ejen calon juga tak boleh bagi duit. Tidak boleh ada pelobi. Itu dimention oleh apa ni, Tan Sri Syarif. So kalau dah tak boleh ada pelobi, maknanya dalam arti kata lain, melobi tak boleh. Melobi tu mestilah bersemuka, betul tak? Mestilah berjumpa. Dan hari ni perjumpaan yang tak ada pindah duit pun ada belanja makan. Itu pun telah dilaporkan kepada lembaga disiplin parti. Jadi saya minta kepada kawan-kawan yang bertanding ni, kamu masih ada peluang nak menang. Jadi elakkanlah daripada terjebak dengan politik wang. Kerana kalau kamu terjebak dengan politik wang ni, kalau kantoi sekali, bukan hanya tak dapat jawatan yang dikejar tu, kamu akan kehilangan peluang untuk menjadi ahli. Kalau digantung saja, boleh merayu lagi. Kalau dipecat, macam mana? Jadi hati-hatilah. Ini nasihat daripada abang-abang. Macam ahli yang digantung tadi tu, katakan mandatory, bukanlah mandatory, hukuman tu 6 tahun tentu. Adakah dia nanti kalau buat rayuan, dia boleh dipendekkan pergantungan tu tadi? Saya dah dipecat. Selepas 19 bulan saya diterima balik jadi ahli biasa. Itu pecat tu yang gantung. Itu dia pecat. Gantung lagi ringan hukuman dia. Kalau saya 19 bulan boleh diterima balik. Kalau orang tu digantung, dia merayu dan dia konsisten bantu parti, bela parti, insya-Allah. InsyaAllah kita punya presiden parti ni pemaaf. Okey, ada lagi? Okey tu. Kalau kita lihat Parti Keadilan, dia diasaskan orang daripada gerakan jalanan, komis. UMNO ni sekarang kita lihat dah mula ramai intelektual, dah mula pula dengan agamawan. Ini untuk bangkitkan pemuda tu. Apa formula terbaik nak gabungkan agamawan, intelektual dengan orang-orang yang gerakan? Saya rasa dia kena ada pelbagai elemen. Elemen agama kena diteruskan macam mana yang dibawa oleh mantan ketua pemuda, sekarang masih ketua pemuda, Dr. Ashraf Wajidi, kan? Dia masih lagi Mukarrabin dia yang sudah mantan. Elemen pemuda tahan lasak pun kena juga. Elemen pemuda berani, pemuda lantang perlu juga.